Kembali lagi dengan saya cikgu apa? Shine Cikgu Yana. Apa khabar semua? Sihat ke tak? Hari ni hari ke berapa kita PKB? PKB tu apa? Perintah Kawalan Berkurung. Hari dah ke berapa dah? Bosan tak duduk rumah? Walaupun anda bosan di rumah, tak buat apa-apa, itu bukan menghalang kita untuk meneruskan pembelajaran kita. Yes, betul sekali. Okey, baiklah. Kalau macam yang sebelum ni, kita dah belajar mengenai sistem koordinasi badan. Tapi kita tumpukan bahagian sistem endokrin, betul? Jadi hari ini kita akan masuk ke subtopik yang seterusnya selepas sistem endokrin, iaitu gangguan di dalam koordinasi badan. Semua. Kalau macam sebelum ni, kita masih lagi di dalam tajuk yang sama, iaitu koordinasi badan. Subtopik seterusnya iaitu faktor-faktor yang menyebabkan gangguan kepada koordinasi badan. Baiklah semua, gangguan di dalam koordinasi badan kita ni disebabkan oleh banyak faktor, memang banyak. Tapi faktor yang paling utama adalah kerana pengambilan dadah yang berlebihan. Okey murid-murid, dadah kan, apa yang awak faham mengenai dadah? Macam biasa dengar, tapi dadah tu apa? Mungkin macam ni. Dadah tu merupakan sejenis bahan kimia yang akan mengganggu fungsi neuron awak. Neuron awak tu ada dekat mana anak-anak? Cikgu anak-anak pula, tadi murid-murid ni anak-anak. Okey, neuron tu berada di mana? Neuron tu yang berada di dalam otak awak. Okey, dia akan mengganggu fungsi neuron awak dengan cara dia macam mana? Dengan cara dia akan melambatkan penghantaran impuls yang terdapat di dalam neuron awak. Itu yang dimaksudkan dengan dadah. Apabila kita terlebih konsum dadah, dia juga boleh menyebabkan ketagihan. Dadah ni terbahagi kepada beberapa jenis. Antaranya seperti awak boleh tengok kat belakang ni adalah yang pertama, dadah jenis perangsang. Macam mana tu kan? Okey, tak apa, saya akan cerita satu-satu. Tapi saya bagi tahu dululah jenis-jenis dadah yang ada. Kita ada jenis perangsang, penenang, inhaler dan juga halusinogen. Jadi kita akan go through satu persatu ya semua. Okey, kita akan masuk dulu mengenai dadah jenis perangsang. Dadah perangsang tu sebenarnya macam mana? Dadah perangsang tu sebenarnya merupakan bahan campuran kimia psikoaktif, di mana dia akan memberi kesan di dalam kita punya saraf sistem otak dan juga saraf sistem tunjang. Kerana apa dia memberi kesan? Kerana dia akan mempercepatkan pergerakan impuls di dalam sistem, di dalam koordinasi badan awak. Jadi untuk dadah perangsang ni, kita ada dua jenis. Kita ada yang original, bukan original and spicy. No, kita ada original dan juga yang tiruan, yang asli dan juga yang tiruan. Contoh yang asli tu macam mana? Contoh yang asli tu adalah seperti kokain dan juga kafein. Kafein. Semua awak biasa jumpa kafein ni dekat mana? In your daily life. Gitu, in your daily life. Awak biasa akan nampak kafein ni di dalam awak punya teh dan juga dalam awak punya kopi. Dan juga kita ada untuk dadah tiruan. Dadah tiruan contohnya seperti syabu, ketamine dan juga selain itu, ubat batuk merupakan sejenis dadah tiruan. Tetapi dia depends ke awak punya konsum. Kalau awak konsum banyak, dia akan memberi kesan keburukan. For those yang mengambil dadah perangsang ni, apakah kesan dia? Pertama sekali, bila awak ambil dadah perangsang ni, awak daripada yang tak suka bercakap, tiba-tiba awak jadi suka bercakap. Washer Ustaz Adam. Washer kena tangkap pasal Washer Ustaz Adam. Washer kena tangkap basah. Washer kan gitu. Selain pada tu, awak akan menjadi lebih bertenaga, very energetic. Sebagai contoh, kita sekarang ni dah pukul 12 malam ni, tapi awak bertenaga lagi. Tiba-tiba awak panggil kawan-kawan awak, kawan, jom kita main bola. Kan? Dan masa sama, bila awak ambil dadah perangsang ni, dia akan boostkan keyakinan diri awak. Boostkan keyakinan diri tu macam mana? Boost keyakinan diri tu maksudnya awak akan rasa yakin dengan diri sendiri. Contoh macam, gempaknya aku, hebatnya aku. Gitu kan. Itulah kesannya bila awak konsum dadah perangsang ini. Faham? Tadi kita dah pergi dekat bahagian dadah perangsang. Sekarang ni kita akan masuk ke bahagian dadah seterusnya, iaitu dadah penenang.
Okay, dadah penenang tu apa yang akan terjadi bila dia masuk dalam badan kita? Bila dadah penenang tu ada dalam badan kita, dia akan melambatkan pergerakan impuls di dalam sistem imunisasi badan. Faham Kiranya macam kalau dia terbalik lah dengan perangsang. Kalau perangsang dia mempercepatkan lagi. Tapi kalau penenang, dia akan melambatkan lagi pergerakan impuls. Maksudnya information awak tu lambat je bergerak. Information tu lambat je bergerak. Kebiasaannya, apabila seseorang itu mengambil dadah jenis penenang ni, dia membantu seseorang itu bagi mengurangkan tekanan jiwa. Kalau kita boleh tengok kat sini, kebiasaannya macam orang yang depressed, bukanlah depressed. Kebanyakannya kalau awak tengok individu yang ambil dadah jenis penenang ni, kalau awak kaji balik dia punya sejarah background kenapa dia ambil dadah tu, kebiasaannya sebab dia depressed, sebab dia stres yang melampau. So macam dia nak lupakan kejap benda tu, dia ambil lah dadah penenang. Dan macam sama kalau awak ambil dadah penenang ni, dia akan melambatkan tindak balas. Sebagai contoh kalau awak pegang pisau contohlah awak pergi hiris tangan awak. Tindak balas awak apa? Mak sakit. Kan macam tu kan, terkejut kan. Sakit menangis, mak darah kan. Tapi kalau kalau someone yang consume dadah penenang ni, awak turis lah macam mana pun dia takkan rasa tau. Dia macam tengok. Dia tak nampak pun darah yang ada kat tangan dia tu ke apa. Tapi lambat sikit baru macam ouch. Kan gitu. Contoh-contoh dadah untuk dadah penenang ni apa? Contohnya seperti morfin, lepas tu heroin pun dan juga barbiturat. Itu untuk dadah bahagian penenang. Okey, sekarang ni kita akan masuk untuk dadah seterusnya, iaitu dadah inhalant. Dadah inhalant tu dadah apa? Okey, sebenarnya dadah inhalant juga merupakan sejenis bahan kimia psikoaktif yang terdapat ataupun terdiri daripada bahan pelarut yang organik. Okey, kebiasaannya kalau awak nampak dadah inhalant, dia bukannya dari segi macam pil ataupun air ke tak. Dia dalam keadaan sedutan ataupun kita hidup. Biasanya dadah inhalant ni awak akan jumpa dalam bentuk cecair, gas ataupun aerosol. Aerosol. Maksudnya macam yang biasa awak nampak orang hidu gas ataupun hidu gam. Itu gam yang macam letak dalam plastik tu, kan? Awak letak gam dalam plastik tu, lepas tu kan, macam tu kan. Itulah antara dadah untuk jenis inhalant ni. Okey, kesannya apa? Kesannya dia akan membuatkan seseorang itu jadi khayal. Okey, jadi khayal sebab berlaku perubahan di dalam minda dia. Kesan dia lebih kurang dalam tempoh 15 minit sehingga ke 40 minit. Macam tu je. Dan ini kata macam dadah yang paling jimat lah. Awak ambil gam, awak taruh dalam beg, awak bersedur lah awak khayal. Macam tu kan. Dan dia juga akan melambatkan penghantaran impuls awak. Kan macam tu sebab awak dah khayal. Okey, untuk dadah yang terakhir adalah dadah halusinogen. Okey. Apa yang akan terjadi apabila seseorang itu mengambil dadah jenis halusinogen? Apabila dia mengambil dadah halusinogen, dia akan mengubah laluan impuls yang terdapat di dalam koordinasi badan. Bila kita kata dia mengubah laluan impuls, itu yang akan menyebabkan seseorang itu macam terdengar suara yang macam lain kan. Lepas tu dia nampak objek macam tu. Contohlah kan, awak putus cinta lah contoh kan. Awak kan sekarang suka bercinta kan. Okay, contoh awak putus cinta kan. Lepas tu awak macam stres sangat, awak pergi makan halusinogen. Awak halusinogen, awak duduk-duduk tiba awak macam nampak bayangan dia. Lepas awak bercakap seseorang, "Oh Azizah, jangan kau tinggalkan abang." Macam tu, macam dalam cerita P.Ramlee kan. Lepas tu stres pergi cocok mata, lepas tu buta kan, nampak kurang cerdik kat situ kan. Itulah kesannya bila awak ambil dadah jenis halusinogen. Jangan ni, sangat membahayakan kesihatan awak. Okey, apakah dadah-dadah halusinogen ni? Antaranya adalah seperti ketamin dan juga LSD. LSD tu apa? Adalah dadah diethylamida acid lysergic. Jadi okey, baiklah, kita akan ke bahagian yang seterusnya. Boleh kata ke bahagian terakhir? Boleh lah kan. Lebih kurang juga. Iaitu ke bahagian kesan kepada kesihatan mental dan juga kesihatan fizikal.
Untuk kesan ni kita ada 4 iaitu sirosis hati, ulcer perut, halusinasi dan juga perlakuan ganas. Saya akan sentuh dahulu mengenai sirosis hati. Baiklah, seandainya awak konsum alkohol ataupun awak minum alkohol dengan kuantiti yang banyak, lepas tu awak ambil dadah, dia akan memberi kesan kepada hati awak di mana macam kat situ nanti hati awak akan ada banyak toksin. Okey, toksin ni dia akan menyebabkan berlakunya sirosis hati. Sirosis hati tu apa? Okey, sirosis hati tu adalah di mana hati awak mengalami kerosakan yang kronik. Okey, kerosakan kronik tu contoh macam mana? Hati awak akan start berparut dan mengeras. Dan dalam masa yang sama, hati awak tidak akan dapat berfungsi seperti biasa. Okey, macam mana nak tahu tu? Okey, kalau macam ni adalah contoh hati yang normal, betul? Okey, ini contoh hati yang normal. Dan ini pula adalah contoh hati untuk hati sirosis. Faham Itu perbezaan dia. Okey, kesan yang seterusnya adalah ulcer perut. Okey. Sebenarnya bila awak konsum alkohol, alkohol tu adalah punca ataupun alkohol tu boleh menyebabkan berlakunya ulcer perut. Ulcer perut tu macam mana? Ulcer perut tu merupakan satu keadaan di mana selaput di dalam usus perut awak mengalami luka. Hal ini kerana apa? Hal ini kerana alkohol itu sebenarnya menghasilkan asid. Okey, bila dia menghasilkan asid, bila awak minum, dia akan menyebabkan usus perut awak itu berlaku iritasi dan juga keradangan pada selaput perut awak. Faham Okey, kesan-kesan macam ulcer perut ni macam ni. Kesan-kesannya awak selalu macam, ui pedihnya perutnya, macam pedih perut ataupun sakit dekat ulu hati, rasa macam loya, rasa nak muntah. Itulah antara kesan-kesan dia. Selain kalau dah kronik sangat bila dah kronik sangat, kesan dia bila awak buang air besar, najis awak itu akan menjadi warna hitam. So, bila najis awak dah jadi warna hitam, itu sangat bahaya Itu adalah menandakan ulcer perut awak tu dah menjadi semakin kronik. So, kena bawa pergi hospital. Sekarang ni untuk perlakuan ganas pula. Untuk perlakuan ganas, contohnya seandainya awak konsum dadah, bukan semua jenis dadah lah. Kebiasaannya dadah jenis amfetamina. Okey, bila awak ambil dadah jenis amfetamina ni, dia akan merangsangkan lagi sel-sel otak awak. Di mana dia akan membuatkan otak awak tu bekerja dengan lebih. Sebab tu awak akan jadi lebih aktif dan juga lebih ganas. Okey, sebab tu kebiasaan ni kalau orang yang ambil dadah jenis ni, dia akan bertindak macam more violence lah. Biasanya time tu lah, kalau macam jenis yang family, dia yang pukul anak, dia macam bunuh-bunuh orang, macam tu kan. Someone yang baik tu akan menjadi lebih ganas. Macam tu kesan dia, kesan kalau awak ambil dadah tu. Dan yang terakhir sekali adalah halusinasi. Untuk halusinasi ni disebabkan oleh terlapatnya gangguan di dalam otak. Okey, bila kita kata okey semua, nampak gayanya setakat itu sahaja pembelajaran kita hari ini. Saya harap awak semua faham apa yang saya cuba sampaikan dekat awak. Okey, kalau awak tak faham, nanti you can just ask me back. I will explain back to you. Okey, it's not big problem lah. Okey. Okey, so far itu sahaja daripada saya. Terima kasih dan kita akan jumpa lagi. Jangan lupa homework yang saya bagi. Bye.